Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak, edisi Isnin 29 Ogos bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad. Pembangunan Jalan Bako Buntal ataupun Bako Buntal B, BBB, akan mengambil masa untuk dilaksanakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, dengan skop pembangunan yang luas, beliau percaya projek itu tidak boleh dimulakan seawal minggu depan. Pengambilan tanah, perbincangan dengan tuan tanah dan sebagainya tu makan masa yang agak panjang lah. Itulah prosesnya lambat. Bila kerjaan sendiri melaksana nanti, tanah dah diambil, ganti rugi dah dibayar. Jadi proses dia akan cepat. Pembangunannya bukan sekadar membina jalan semata-mata tetapi juga membangunkan kawasan sekitarnya bagi penempatan baharu. Datuk Seri Wan Junaidi bercakap demikian kepada pemberita di Kampung Bako, Kuching. Sementara itu mengulas mengenai pilihan raya umum PRU ke-15, beliau juga ahli Parlimen Sentubong berkata, gabungan Parti Sarawak GPS tidak berdepan sebarang masalah sekiranya pilihan raya diadakan dalam masa terdekat. Ujarnya cepat atau lambat pilihan raya diadakan ia tidak memberi sebarang perbezaan kerana PRU ke-15 tetap akan diadakan. Penyertaan golongan wanita khususnya para suri rumah dalam program pemerkasaan mampu meningkatkan kemahiran mereka dalam pelbagai bidang. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, kemahiran yang diperoleh bukan sahaja menambah ilmu dalam satu-satu bidang kemahiran, malah ia juga bagi manfaat sendiri. Datuk Sharifah Hasidah menjelaskan jika kemahiran tersebut diaplikasikan untuk menjana pendapatan ia boleh membantu menyumbang kepada ekonomi keluarga. Beliau mengambil contoh salah satu program pemerkasaan iaitu kursus jahitan boleh menjadi punca pendapatan yang lumayan memandangkan kos upah untuk tukang jahit yang semakin meningkat pada masa kini. Justru beliau memberitahu adalah merugikan sekiranya kaum hawa tidak mengambil peluang menyertai pelbagai program seumpama itu. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan penangguhan program pemerkasaan wanita 2022 di Kuching. Seramai 21 belia wanis dari kawasan Dewan Undangan Negeri Semariang menyertai program berkenaan yang memfokuskan kepada kursus jahitan baju kurung moden. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak Mac 2020 ternyata memberi kesan besar terhadap kesihatan mental manusia. Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata keadaan terkurung, hilang punca pendapatan menjadi satu bebanan yang memberi tekanan sehingga ada yang membuat keputusan untuk membunuh diri. OPS company nadai bekerja, ditutup orang. Banyak company nak boleh ngaji. Company kedai-kedai memang tutup. Hari tidak mikirkan upik bini anak ke bersekolah. Duit nadai, kerja nadai. Aranya tak ada mayuh fikir. Ada mayuh fikir, yang jadi fikir kita nanti mana. Datuk Wilson Ugak berkata demikian semasa berucap pada program Jelajah Minda Sihat 2022, anjuran Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu di Rumah Ticho Ulu Sujan Tubau. Jelajah Minda Sihat 2022 itu bertujuan menggalakkan rakyat mendapatkan sokongan dan bantuan bagi mencapai kesejahteraan mental selain menggalakkan ahli keluarga dan rakan-rakan memberikan sokongan dan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menurut Pegawai Epidemiologi Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Azlan Arif Bolen, program 2 hari itu dapat membangkitkan kesedaran individu tentang kepentingan mendapatkan perkhidmatan psikologi kaunseling dan mengukuhkan sistem sokongan sosial setiap orang dalam mengatasi permasalahan seharian. Kajian daripada KKM menunjukkan 10% daripada populasi atas 16 tahun di seluruh Malaysia mempunyai idea untuk membunuh diri, manakala 1/3 daripada populasi ini mempunyai masalah mental. Dedah Dr. Azlan, sejak Januari hingga Mei lepas, talian bantuan sokongan psikososial Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima sejumlah 10,1,150 panggilan yang mana 91.2% daripadanya memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Pada program itu, pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti ceramah Let's Talk Minda Sihat, pameran serta pemeriksaan kesihatan yang melibatkan penduduk di bawah Jawatankuasa Bertindak Jelalong Tubau JTAC. Sarawak mencatatkan peningkatan kes COVID-19 bagi 3 minggu epidemiologi ME berturut-turut sejak ME ke-31 hingga ME ke-33. Menerusi kenyataan media, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak, Dr. Uy Chu Hak memaklumkan pada ME ke-31 Sarawak mencatatkan 601 kes,
ME ke-32 930 kes dan ME ke-33 806 kes. Walau bagaimanapun kadar kematian kekal rendah iaitu 1 bagi setiap 1 juta populasi bagi 14 hari terakhir, manakala kadar penggunaan katil unit rawatan rapi ICU bagi pesakit COVID-19 setakat Khamis lepas ialah sebanyak 7.2%, yang mana 4 orang pesakit memerlukan bantuan pernafasan dan seorang tidak memerlukan bantuan pernafasan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak leka dan terus kekal waspada dan memastikan seranan dan nasihat kesihatan diamalkan pada setiap masa serta dijadikan sebagai kebiasaan baharu dalam kehidupan harian. Dr. Oi turut memaklumkan sehingga Khamis lepas, status vaksinasi bagi dos kedua adalah sebanyak 92%, iaitu 1.9 juta orang bagi populasi dewasa berumur 18 tahun ke atas. Katanya bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun adalah sebanyak 92.8%, iaitu 268,359 orang dan 256,126 orang dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Manakala bagi keseluruhan populasi Sarawak yang telah menerima dos kedua adalah sebanyak 85.9%, iaitu 2.4 juta orang. Majlis Perbandaran Sibu MPS sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak yang ingin mengadakan program di bandar ini sekaligus dapat mempromosikan bandar Sibu. Pengerusi MPS Clarence Ting berkata pihaknya sentiasa menyokong program yang ingin diadakan di Sibu yang secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai pelancong ke bandar itu. If more events like this come, I think it will motivate a lot of the old badminton players to come forward in Sibu too. You come back to Sibu, you come back, all right? And our Sibu will always be there to welcome you. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penghargaan untuk para pemain badminton yang bertanding dalam kejohanan badminton yang dianjurkan oleh Kelab Badminton WCBF Cawangan Sibu. Tambahnya kejohanan ini dapat memupuk minat generasi muda sekaligus meningkatkan kesedaran dalam amalan gaya hidup sihat. Menurut beliau, kehadiran bekas pemain badminton Indonesia seperti Bobby Entarto Kurniawan dapat menaikkan lagi semangat pencinta sukan badminton di Sibu. Katanya dengan kehadiran peserta-peserta dari Sabah, Brunei, Semenanjung Malaysia dan Singapura merancakkan lagi kejohanan yang julung kalinya diadakan di Bandar Sibu. Hubungan baik antara ketua-ketua masyarakat dengan agensi kerajaan adalah penting. Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming berkata, ia penting untuk memastikan kelancaran urusan melibatkan usaha penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat. Tambah Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, ketua masyarakat juga berperanan membantu rakyat di peringkat akar umbi. Namun seringkali usaha menyelesaikan sebarang isu memerlukan pihaknya berurusan dan menyelaraskan sebarang tindakan dengan agensi-agensi kerajaan. Ke arah itu katanya Persatuan Ketua Kaum Masyarakat Cina Sibu menganjurkan program pelayaran Sungai Rejang sempena Hari Kebangsaan. Program berlayar menaiki sebuah kapal persiaran itu dihadiri ketua-ketua masyarakat dan ketua-ketua agensi dan jabatan kerajaan di Sibu. I hope that through this kind of function, we can achieve closer relationship between our ketua masyarakat and the government department, the government officer, this sort of thing. And also, I think we also hope that we can provide better, more efficient service to the people. Datuk Vincent Lau yang ditemui media pada program itu memberitahu acara itu memberi peluang kepada ketua-ketua masyarakat berkenalan dan mengenali lebih rapat ketua-ketua dan pegawai-pegawai di pelbagai kementerian yang ada di Sibu. Sekarang saya mau buat ini idea ialah mau sini Rajang Ku, River Ku, lagi pai sini kawasan ialah kuat baik, kuat cantik lah. Lagi sama semua fasilitas datang sama enjoy lah. Program pelayaran menyusuri Sungai Rejang itu bermula di jeti bot laju di Jalan Ku Penglong melalui kampung-kampung di Sibu sebelum berpatah balik menuju ke arah Jambatan Lanang Sibu. Acara pelayaran pada waktu matahari terbenam sempena Hari Kebangsaan ini dihadiri sekitar 110 orang peserta. Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Selangau yang diadakan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tong Ah mendapat sambutan menggalakkan daripada ibu bapa dan penduduk tempatan. Pegawai Pendidikan Daerah PPD Selangau, Gawan Saud berkata program tersebut bertujuan memberi input mengenai tanggungjawab PPD dan maklumat yang bermanfaat kepada ibu bapa dan pelajar selain buat julung kalinya diadakan di seluruh negara. Kita nak menyampaikan
kerja buat di PPD Selangau khususnya kepada masyarakat di daerah Selangau, khususnya masyarakat daripada luar bandar. Untuk masyarakat kita selain daripada mendapat input pendidikan, mereka juga boleh mendapatkan input-input yang berkaitan dengan keperluan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di SJK Tong Selangau. Ujarnya lagi ia merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam menyemarakkan transformasi dalam pendidikan serta mengewawarkan kepada masyarakat berkaitan projek serta inisiatif KPM. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya pameran daripada agensi-agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah Selangau, College Vocational Sibu, Universiti Teknologi Sarawak UTS, MARA dan banyak lagi. Usaha memertabatkan seni mempertahankan diri silat perlu diteruskan. Hasrat ini selari dengan matlamat Pertubuhan Persaudaraan Silat Mayang Mengurai Sarawak PSMMS. Dato' Abdul Kadir Sahib yang hadir mewakili Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, usaha memertabatkan silat ini penting kerana warisan pencak silat juga dapat mencungkil bakat-bakat untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian PSMMS di Dewan Suarah Bintulu. 24 jurulatih kanan, 15 guru muda dan 3 guru ditauliahkan pelantikan dan sebanyak 11 wilayah PSMMS telah ditubuhkan di seluruh Sarawak dan di Sabah. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 29 Ogos berakhir di sini. Serlah semangat patriotik anda. Bersama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.